Komen terbaru daripada Romelu Lukaku terhadap pengurus Chelsea, Thomas Tuchel telah mengejutkan dan sekali lagi mengingatkan kita semua insiden ini pernah berlaku dan akan berlaku lagi. Bola sepak adalah permainan emosi. Walaupun profesional, ada kalanya pemain meluahkan rasa tidak puas hati kepada pengurus mereka secara terbuka sama ada menerusi temu bual atau komen yang dibuat semasa sidang akhbar dan sudah pasti kritikan pedas terhadap pengurus menimbulkan banyak kontroversi. Berikut adalah beberapa contoh di mana pemain bola sepak secara terbuka mengkritik pengurus mereka. Tetapi sebelum itu, jangan lupa ikuti channel ini untuk konten bola sepak. Teruskan menonton. Berada pada nombor 5 dalam senarai kami adalah Romelu Lukaku menentang Thomas Tuchel. Romelu Lukaku bercakap secara terbuka tentang pengalamannya di Chelsea dan bekerja di bawah Thomas Tuchel. The Blues membawa pulang pemain Belgium itu dengan bayaran rekod kelab sebanyak 115 juta euro daripada Inter Milan menjelang musim 2021-2022. Bagaimanapun, penampilan kedua bersama Chelsea dilihat seakan gagal. Bercakap dalam temu bual, dia secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk berpindah ke Inter dan jelas memiliki masalah dengan Tuchel. Saya tidak berpuas hati dengan situasi itu dan itu adalah lumrah. Pengurus telah memutuskan untuk memainkan sistem yang berbeza tetapi saya perlu terus bekerja keras dan bersikap profesional. Saya tidak berpuas hati dengan situasi itu tetapi saya seorang pejuang dan tidak akan mudah berputus asa. Kata penyerang itu merujuk kepada kurang masa permainan di bawah jurulatih Jerman itu. Berada pada nombor 4 dalam senarai kami adalah Samir Nasri menentang Roberto Mancini. Peminat Manchester City memuji Roberto Mancini sebagai pengurus taktikal yang pertama yang mana membawa mentaliti kemenangan di kelab itu. Di samping itu, dia adalah pengurus pertama yang berjaya memenangi trofi Liga Perdana untuk kelab itu selepas pengambilalihan wang besar mereka oleh pemilik baharu. Walau bagaimanapun, terdapat seorang pemain pasukan tidak begitu gembira bersama pengurus itu. Samir Nasri baru-baru ini meluahkan pengalaman buruk ketika berada di kelab itu di bawah kendalian pengurus Itali itu. Saya bersedia untuk keluar pada separuh masa. Di bilik persalinan, saya menanggalkan kasut saya dan memberitahu Yaya Toure yang duduk di sebelah saya, bahawa jika dia, Mancini, bercakap benda buruk kepada saya akan baling but kepadanya kerana pengurus pernah tidak menghormati dan bercakap buruk kepada pemain. Nasri juga mendakwa bahawa dia juga ada memanggil pengurus dengan nama hina. Saya menghina dia dengan semua nama yang teruk. Malah anak-anaknya yang kadang-kala datang bermain bersama pasukan simpanan atau yang berlatih bersama kami terut akan kena. Bagi saya, hati kamu amat keras. Samir Nasri. Berada pada nombor 3 adalah Nicolas Anelka yang bergaduh dengan Raymond Domenech, bekas pemain antarabangsa Perancis. Nicolas Anelka melalui perselisihan yang sangat terbuka dengan bekas pengurus pasukan kebangsaan, Raymond Domenech. Perancis tersingkir di peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2010 dan pergaduhan yang sangat serius antara pemain dan jurulatih menjadi punca kepada malapetaka itu. Nicolas Anelka mengulas mengenai insiden itu dengan berkata, "Saya menghina seorang pengurus yang telah dihina seluruh Perancis. Seorang pengurus yang tidak pernah memenangi apa-apa selain daripada Liga 2 dan kejohanan turun." Dia bercakap dalam keadaan marah, "Apabila anda telah dilatih oleh Carlo Ancelotti dan pemain hebat lain, sukar untuk dilatih oleh Domenech," tambah Anelka lagi kepada komennya terhadap bos itu. "Tetapi pendapat saya, bos anda sentiasa betul bukan?" Seterusnya berada pada tangga nombor 2 adalah Yaya Toure menentang Pep Guardiola. Pertelingkahan Yaya Toure dengan Pep Guardiola adalah contoh terbaik apabila pemain bola sepak mengkritik pengurus mereka. Sehinggalah, dua tokoh utama di Manchester City tidak bertentang mata. Teruk bukan? Perbezaan antara kedua-dua individu yang sepatutnya sangat profesional ini meningkat ke tahap sedemikian di mana Toure menuduh orang Sepanyol itu menghadapi masalah dengan orang Afrika ke mana sahaja dia pergi. Tidak lupa, Guardiola juga melupakan jurulatihnya di FC Barcelona. Pep suka mendominasi dan mahu mempunyai pemain yang patuh yang menjilat tangannya, marah Toure semasa bercakap kepada sebuah majalah Perancis. "Saya tidak suka hubungan seperti ini. Saya menghormati jurulatih saya tetapi saya bukan miliknya. Seperti semua pemain, saya pernah bertengkar dengan jurulatih saya.
Tetapi selepas itu, sebagai seorang pemain dan dia sebagai pengurus akan berdamai kembali. Ini tidak mungkin berlaku dengan Pep Guardiola, sindernya. Bagi saya, ia kelihatan rasis dan sedikit perkauman, tetapi pengurus perlu kawal para pemain yang dia ada dalam pasukan bola sepak. Berada di tangga nombor 1 adalah Zlatan Ibrahimovic menentang Pep Guardiola. Zlatan Ibrahimovic adalah seorang lagi pemain utama dalam bola sepak yang bercakap secara terbuka menentang Pep Guardiola. Kedua-dua individu itu bersama di FC Barcelona dan pemain Sweden itu ingin melupakan pengalaman buruk di sana. Barcelona adalah pasukan yang luar biasa. 6 bulan pertama adalah hebat dan kemudian, kerana kesalahan jurulatih, keadaan menjadi masam, kata penyerang AC Milan itu baru-baru ini, bercakap mengenai pengalamannya secara terperinci di bawah Guardiola. Ibrahimovic berkata, apabila anda membeli saya, anda membeli Ferrari. Jika anda memandu Ferrari, anda memasukkan petrol premium ke dalam tangki. Anda melanggar lebuh raya dan anda memijak gas. Guardiola mengisi dengan diesel dan bermain di kawasan luar bandar. Dia sepatutnya membeli Fiat. Ibrahimovic diketahui berterus terang dan tidak menahan diri kerana skin personalitinya. Bagaikan menambah lebih banyak bahan api ke dalam api, mogok diteruskan dengan berkata, masalahnya adalah dia. Dialah yang tidak menyelesaikan masalah dengan saya. Saya masih ingat pada hari pertama saya, dia memberitahu saya bahawa pemain Barcelona tidak hadir ke latihan dalam Ferrari atau Porsche. Dia sudah menilai saya ketika itu, tetapi jika anda tidak mengenali seseorang, maka anda tidak boleh menilai mereka. Saya mempunyai pengalaman saya dengannya, saya tidak tahu tentang orang lain. Saya membaca perkara yang sama telah berlaku kepada Mario Mandzukic dan Samuel Eto'o. Dia bukanlah jurulatih paling teruk pernah saya bekerja di bawah, tetapi dia pastinya yang paling tidak matang, tambahnya. Secara kesimpulan, apa juga alasan para pemain berikan, pendapat saya adalah pengurus adalah bos anda harus bekerja untuk dia. Jika tidak boleh bertahan lama, transfer request ke kelab lain kerana para pengurus bertanggungjawab atas prestasi pasukan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti channel kami.